apa dia berada di mana, di negeri Syam. Negeri Syam kita sebut Palestin, Syria dan sebagainya kan, di bawah pemerintahan siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu Allah. Okey. Di situlah Abu Dhar mengeluarkan fatwanya bahawa tidak boleh simpan emas, tidak boleh simpan perak. Kerana dia berkeras dalam masalah tu. Jadi Muawiyah pun bincang kata tak ada masalah, boleh apa semua. Dia kata tidak, Allah mengatakan begini. Okay? Siapa yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, ini kamu semua tidak menginfakkan di jalan Allah, kamu semua akan dapat akan masuk neraka apa semua kan. Okay? Jadi itulah, ataupun akan mendapat ancaman, mendapat balasannya di neraka. Jadi akhirnya Muawiyah pun tulis surat kepada Osman kan, Abu Dhar yalah kan minta tolonglah apa yang patut. Jadi Osman minta Abu Dhar datang ke Madinah. Bincang, okey. Jadi selesai dengan cara yang baik, dan Osman kata pada Abu Dhar, duduklah di sini di Madinah. Okey, jangan pergi tempat lain. Bila duduk Madinah dengan dekat dengan khalifah, senanglah kot kan. Mana ada apa-apa terus. Okey, boleh khalifah boleh selesaikan. Dan kalau duduk jauh susahlah kan. Okey. Tapi akhirnya Abu Dhar, macam kita sebut tadi, seorang yang tegas ni, kadang-kadang dia tak boleh hidup dengan orang kan. Ya, so jaga-jaga jangan jadi terlalu tegas sangat. Kita akan jadi duduk seorang-seorang kat atas bukit. Okeylah. Kalau gitu pun akhirnya tak apalah. Yang pentingnya kita nak cerita. Abu Dhar radhiyallahu anhu dia sendiri yang minta izin. Minta izin siapa? Minta izin kepada khalifah supaya dia nak pergi ke Ar-Rabazah, satu tempat yang luar sikit daripada Madinah. Taklah jauh sangat tapi luar Madinah. Okey. So dia tak boleh duduk dengan keadaan orang yang yalah berbagai-bagai ni. Okay, dan Nabi pun dah sebut kan, orang yang terbaik adalah orang yang yukhalitun nas, yang dapat bercampur gaul dengan orang ramai, wa yasbiru ala adahum, dan boleh bersabar ke atas azab keburukan mereka kan, perkara yang menyebabkan dia sakit hati dengan dia orang buat ni, dia boleh bersabar. Lebih elok daripada orang yang tidak mampu untuk bergaul, apatah lagi tak mampu untuk bersabar. Betul tak? Macam mana? Okay? So kita kena ingatlah benda tu, dan kita kena cuba-cubalah. Apa tadi? Jadi sebenarnya Osman tidak halau Abu Dhar. Abu Dhar yang minta izin. Okay, dan dengan itulah sesuailah, kenalah dengan apa dipanggil tanabbuk ataupun profesi kan, ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Osman akan hidup sendirian, mati sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian. Macam mana dia mati sendirian? Dia isterinya dan hambanya. Bila dekat-dekat nak mati, dia kata, kalau aku mati kan, dan ini pun menunjukkan kadang-kadang kita boleh rasa kita nak mati. Okay. Macam mana rasanya wallahualam lah kan. Okay. Tetapi agaknya rasanya tu kita rasa lain. Dunia tu dah rasa macam lain, semacam je rasa. Ya, tak pernah ada sakit yang macam tu. Okay, biasanya kalau sakit biasa begini, tapi satu masa tu kita rasa macam lain sikit. Okay. Kadang-kadang kalau orang nak pitam kan, dia akan rasa kan ada apa bunyi kan. Itu dekat nak pitam tu. Kadang-kadang kita duduk, kita bangun, ada rasa tak macam nak jatuh kan? Okey, kita buat degil juga, jatuh lah. Tapi kalau kita duduk balik semula, okey lah kan, tak ada masalah. Betul tak? Okey. Jadi memang betul lah dari satu sudut, saya nak cerita sikit. Dari satu sudut memang kadang-kadang orang yang nak mati ni akan ada perangai dia yang berubah. Okay? Tapi yang salahnya ialah setiap kali orang mati tanya, sebelum mati dia ada cakap apa tak? Dia ada sebab apa tak? Itu satu benda yang tak payah kot kan. Okay, seolah-olah macam, tapi memang betul kadang-kadang itulah dia tanda yang dia nak mati. Okay? Dan sebahagian orang mungkin bila dia dah dekat nak mati, dia akan cakap yang saya nak mati, rasa macam nak mati ni, rasa semacam tak seperti yang sebelum ni. Okay? Dan juga kadang-kadang boleh diketahui satu keluarga tu dia ada trend dia kalau nak mati caranya ialah sekian. Ada juga kan, mungkin kalau dia nak mati dia aktif semacam, kemungkinan itu adalah trend keluarga tu. Kalau maknanya dia sakit tiba-tiba dia aktif semacam kan, maknanya pergilah duduk, jangan ambil cuti lah, duduk dekat-dekat dengan dia sementara dia tu kan. Okay? Jadi kadang-kadang bila dah mati baru kita tahu kan. So dah terlepas kita doakan sajalah untuk dia. Okey. Jadi di sini mana dia? Abu Dhar yang minta izin, okey, dan Osman pun izinkan dengan bersyarat, iaitu dari semasa ke semasa datang, seolah-olah lapor dirilah, dan datang dan berjumpa dengan khalifah, okay, supaya tidak langsung terputus daripada
Kan siapa tidak terputus daripada apa ni? Daripada kumpulan orang Islam. Okey. Okey. Kemudian Osman dituduh memukul Ammar sehingga cedera. Akan tetapi riwayat ini adalah daripada Abu Mikhnaf, seorang fanatik Syiah. Jadi kalau seorang fanatik Syiah tu, riwayat ini tidak akan diterima. Okay. Kerana apa? Bila dia fanatik, Syiah ni bila fanatik, dia akan menyebabkan dia mudah untuk nak menipu. Dan ada dalam agama Syiah apa dia? Taqiyah. Kan la imana liman la taqiyata lah. Dia tidak ada iman bagi orang yang tidak ada taqiyah baginya. Dia dikatakan sebagai kata-kata Ja'far as-Sadiq rasanya begitu. Tapi itulah pegangan dia orang. Taqiyah adalah satu benda yang mesti dibuat. Ya, dan sehingga kebanyakan para ulama mengatakan mereka tidak pernah melihat. Saya rasa Imam Syafi'i mengatakan dia tak pernah melihat satu kumpulan yang lebih pembohong, okay, berbanding dengan melebihi siapa? Melebihi Syiah. Tak ada kumpulan yang suka membohong dan banyak berbohong berbanding dengan Syiah. Okey. Dan kalau kita perhatikan Syiah dengan Khawarij, ada beza tak dari sudut bohong tak bohong? Kita kata ada. Kenapa? Kerana apa perbezaannya? Perbezaannya ialah Syiah suka berbohong. Dia bahkan menganggap kalau tak berbohong tu iman lemah, iman kita lemah. Berbeza dengan Khawarij yang mengatakan kalau sesiapa yang berbohong maka dia jatuh kafir. Jadi adakah mereka akan berbohong? Mereka tidak akan berbohong. Sebab tu kita dapati Imam Bukhari ada menerima periwayatan daripada kumpulan Khawarij, tapi tidak daripada kumpulan Syiah. Okey. Kalau ada pun Syiah, dia bukan Syiah yang fanatik, tapi Syiah yang ringan-ringan ni lain sedikit. Okey. Jadi riwayat tu bila dah apa dia tertolak, mana cerita tu tak betul lah. Okey. Yang ketiga, Osman dituduh tidak memberi pemberian kepada Ibnu Mas'ud. Apa pemberian ni? Dia panggil apa ya? Hibah ke gitu lebih kurang. Okey. Pemberian. Pemberian ni apa sebenarnya? Pemberian ini ialah satu bahagian dalam Baitul Mal, okey, dalam harta kerajaan, okey, yang diberikan kepada semua masyarakat Islam. Semua masyarakat Islam akan dapat. Okey, dan biasanya akan diberikan ikut keluarga. Ikut keluarga, okey. Jadi di zaman Umar radhiyallahu anhu contohnya, siapa yang datang, okey, kalau seorang ibu dia datang, dia bawa anak dia. Anak dia masih lagi menyusu. Dia akan dapat berapa bahagian? Satu bahagian. Kerana dia makan, anak dia ambil daripada dia je. Satulah. Okey. Sehingga kan satu masa sampai berita kepada Umar bahawa ada seorang wanita bawa anak dia. Okay, anak dia masih menyusu lagi. Tapi dia bagi roti kat anak dia. Pegang roti dia kan. Jumpa Amirul Mukminin kejap lagi, jumpa khalifah, pegang roti. Kan, anak dia tak tahu apa anak dia pegang lah kan. Macam buat mak makan agaknya, ataupun memang anak dia nak makan ke. Okay. Jadi apa tujuannya? Supaya aku dapat dua bahagian, supaya mak dapat dua bahagian. Jadi senang sikit hidup kita. Kalau dapat satu bahagian tu masih lagi ke, orang kata, dia panggil apa? Average lah kan. Cukup-cukup lah. Jadi dengan itu, bila sampai kepada Umar, barulah Umar tukarkan semula polisinya bahawa diberikan juga kepada yang anak yang masih lagi menyusu. Begitulah dia berikan. Nampak tak? Okay, dan konsep ni ada tak lagi dalam negara Islam? Kalau ada, negara Islam yang mana? Ada? Kita cakap ke ataupun memang ada betul? Cakap je tak boleh lah kan? Ya, kalau korang-korang kalau nak cakap pun ada dengar kawan cerita ke riwayat ke sahih dhaif, cerita lain lah kan. Kalau dia tak dengar Saudi Arabia buat macam ni. Saya duduk kat sana beberapa tahun tak pernah dengar pula kan. Okay, Arab Saudi buat macam tu, tak ada. Malaysia memang tak buat. Okay. Tun Mahathir dulu pun kata siapa nak dapat duit dia kena kerja, dia kata kan. Kena kerja, tak boleh kita tak bagi duit free tu. Okay, dan polisinya terus sampai sekarang lah. Kat mana dapat benda ni? Mana? UK, Great Britain bagi benda ni kan? Betul tak? Dia bagi tak? Ada kan? Kat sana dia ada, saya tak tahu apa namanya. Mungkin orang yang pernah duduk sana dia tahu. Dia ada, kawan saya sini cakap lah kan, dia orang Ireland tapi duduk kat Britain. So dia kata memang kat sana bukan duduk kat Britain, dia Ireland pindah ke Britain, kemudian dia duduk di Jeddah lah sekarang ni. Dia kata memang kat sana dia akan diberikan, orang yang tak ada kerja akan diberikan sekian duit yang kalau digunakan dengan cara berpatutan boleh hidup lah. Okay? Yang tak kerja ni.
Tapi siapa yang dah kerja tak bagi lagi lah. Okay. Sampai satu masa dulu pun bila dia balik kan, dia kata saya tak nak ambil. Dia kata kat mak dia kan, I don't want to take this money kan. Dia, daripada kerajaan tak nak apa semua kan. Mak dia kata apa? Dia kata kalau kau tak ambil pun tak apalah, tak ada masalah. Tapi duit yang kau makan ni pun yang kau ambil daripada kerajaan juga. Kan? Jadi akhirnya dia tak ada kerja lagi, dia ambil jugalah. Kan? Kalau dia tak ambil pun sama juga kan, mak dia ambil itu juga. Dan dia makan pun benda tu juga. So, lebih baik ambil dua kan daripada ambil satu. Itulah ceritanya. Jadi benda tu ada dan diamalkan di sana. Saya tak tahulah daripada mana mereka ambil. Tetapi itu kita nak cerita kat sini bukan yang Omar buat, tapi itu adalah mirip-mirip. Kalau kita nak fahamkan, begitulah lebih kurang dengan apa yang Omar buat. Okey? Ya. Welfare state lah. Welfare state. Welfare. Tak tahu, tapi saya tak tahu welfare state tu macam mana. Tapi yang pentingnya itulah yang diberikan pada orang yang tak ada kerja, dia akan berikan. Australia ada juga kan? Rumah dia hanya bagi kat orang yang kerja lah. Duit tu. Omar bagi pada siapa, saya tak pasti sangat di sini kan. Tapi dia yang pentingnya dia berilah kepada masyarakat Islam. Okay, itu boleh nanti saya cekkan semula. Tapi zahirnya memang kalau orang yang dah kaya, orang tak bagilah kan. Jadi tiba-tiba kita dapat di sini ada tuduhan Osman tidak memberi pemberian tersebut kepada Ibnu Mas'ud. Okey. Selama 2 tahun pula tu. Jadi bila kita perhatikan sendiri, sebenarnya dalam riwayat menunjukkan Ibnu Mas'ud sendiri yang tidak mengambilnya kerana mempunyai harta yang mencukupi. Okey. Dan di sini pun wallahu alam secara zahirnya menunjukkan pemberian masih diberikan. Okey, ada pemberian yang tertentu diberikan pada semua orang. Zahirnya begitulah. Okey, walaupun maknanya kalau Ibnu Mas'ud dah mencukupi hartanya, tapi tetap diberikan. Okey, dan Ibnu Mas'ud sendiri yang menolaknya. So zahirnya maknanya dia beri pada semua orang. Okey, tapi tak apa, benda tu kita bincang semula nanti. Jadi ini adalah antara fitnah yang ditimbulkan. Seterusnya lagi, kelemahan peribadi seperti tidak menghadiri beberapa peperangan dan peristiwa penting. Ya, maknanya antara tuduhan yang dilemparkan terhadap Osman ialah Osman ni lemah, tak kuat sangat. Ya. Tidak menghadiri peperangan, tidak menghadiri peristiwa-peristiwa penting bersama Rasulullah kan. Jadi macam mana dia boleh jadi khalifah? Contohnya, Osman tidak hadir dalam peperangan Badar. Siapa pembelaannya? Kerana Rasulullah SAW mengarahkannya supaya menjaga isteri beliau. Isteri siapa? Isteri Osman, yang juga anak Rasulullah SAW. Dan baginda SAW telah berkata, engkau mendapat ganjaran orang yang hadir di Badar dan bahagiannya. Pahala dapat dan bahagiannya pun dapat. Maknanya kalau orang perang ni menang, engkau pun akan dapat juga ghanimah tu. Okey. So artinya apa? Dalam list nama dia ada tak? Ada ke tak ada? Dalam list peperangan Badar ada ke tak ada? Ahli Badar. Ahli Badar. Okey. Ahli Badar ni apa ranking dia? Dosa dia dihapuskan. Dosa dihapuskan lagi. Ranking dia apa? Syurga. Masuk syurga lagi. Okey, kalau kita sebutlah kan sekarang ni, kalau ranking umat Islam ni macam mana? Kita tak usah sebutlah kan, mana ranking mana tak tahu lah. Tapi kita kira ranking sahabat lah kan. Okey, paling tinggi sekali siapa? Paling tinggi umat Islam termasuk Rasulullah, paling tinggi sekali ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua? Siapa yang kedua ni? Rasulullah, kemudian Abu Bakar. Yang ketiga? Umar. Yang keempat?